Wala haula wala quwwata illa billah azim. Pada moderator dan seluruh rakan-rakan ahli grup kita pencinta Al-Quran Karim. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada hadirat pendengar sekalian kerana terpaksa menunggu saya seketika. Saya dalam perjalanan ke pejabat saya, insyaAllah. Sekali lagi saya sampai. Walau bagaimanapun oleh kerana masa dah suntuk ataupun dah masuk kita persiaran, saya dalam kenderaan ini. Itu saya nak tekankan di sini, kaitan akidah Islam sangat penting. Sebab itulah dalam mula-mula sekali nak memeluk Islam, mesti seorang itu mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini asas, inilah tunjang. Man akhira kalamihi inda intihai ajalihi biqauli la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa akhir kalam dia dengan mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia dapat masuk syurga. Begitu juga keislaman seseorang itu tergantung pada syahadahnya. Dua kalimah. Sebab apa panggil dua kalimah? Dua kalimah ialah satu kalimah la ilaha illallah dan satu kalimah lagi Muhammadur Rasulullah. Dua kalimah ini tak dapat dipisahkan. Wajib kena ucap dua kalimah syahadat. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Barulah sah keislaman kita. Mengaku bahawa Allah Ta'ala Tuhan kita sebenar ialah Allah. Yang kedua, mengakui Muhammad adalah pesuruh Allah. Dan sesiapa yang tidak mengakui Muhammad pesuruh Allah, dia belum lagi Islam. Bagaimana orang Yahudi, orang Nasrani, mereka nyatakan mereka mengakui Allah Ta'ala Tuhan. Tetapi Muhammad mereka tak mahu mengaku sebagai Rasulullah. Mereka tidak mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka tetap menjadi kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang kafir daripada ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, oleh itu pentingnya akidah ini perlu kita jaga lebih-lebih lagi berada di akhir zaman ini. Banyak serangan-serangan daripada musuh-musuh Islam. Mereka menyerang dengan berbagai-bagai daripada berbagai-bagai sudut. Mereka lancarkan perang saraf, perang media. Mereka cuba nak pesongkan akidah umat Islam supaya menyekutukan Allah dengan sesuatu. Supaya meninggalkan Islam. Kita lihat ayat suci Al-Quran Karim. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan redha pada kamu. Mereka tidak akan setuju dengan kamu. Tidak akan redha dengan kamu selagi mana kamu tidak mengikut millah mereka, ajaran mereka, pegangan mereka. Bermakna mereka akan berterusan melancarkan serangan-serangan untuk memurtadkan umat Islam. Untuk memesongkan umat Islam daripada ajaran. Sebab itulah kita lihat sekarang ini perancangan halus mereka nak gunakan kalimah Allah. Ini ada kaitan sebenarnya. Ini bukan kes politik. Ini adalah satu perancangan mereka nak pesongkan umat Islam supaya mengakui bahawa apa yang mereka sembah itu Allah juga. Dengan perancangan mereka supaya orang Islam ini anggap sama je, kita Tuhan Allah kita sama. Allah kita, Tuhan kita dengan Tuhan dia sama saja Allah. Tuhan kita ialah Allah, Tuhan dia ialah Allah. Maka samalah. Kita anutlah mana-mana agama pun sebab sama je. Allah yang sama. Itu tujuan, motif mereka. Sebab itulah umat Islam mesti mengakui bahawa Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sesuatu pun. Ucapkanlah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang mana jadidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharukanlah iman kamu dengan menyebut la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Perbaharukan. Sebut selalu. Setiap masa. Hingga kan kita nak mengeluh pun, biarlah keluar la ilaha illallah. Dalam keadaan kita latah kata. Dalam keadaan
penat pun keluarlah kataan la ilaha illallah. Lazimkan perkataan. Yang kedua ialah la syarikalah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala Tuhan itu yang satu. Tuhan yang satu. Allahus samad. Allah tumpuan segala-galanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dalam hal ini saya ingat seorang peguam lah satu ketika dahulu. Dia pernah menyatakan bahawa kalau Allah Ta'ala ada sekarang ini, mesti ada Allah dulu yang melahirkan Allah sekarang. Kalau ada Allah yang dulu, mesti ada lagi Tuhan Allah lah yang melahirkan Allah. Astaghfirullahalazim. Tu ucapan dia saya dengar dalam video yang disiarkan dan dia tak pernah tarik perkataan ini. Dia terlibat dengan berbagai-bagai kita kata Islam dari segi liberal dan sebagainya mereka ini. Mereka nak cuba cucukkan, nak cuba pesongkan umat Islam. Itu di akhir zaman ada hadis Nabi sebut dan ada dalam khutbah Jumaat majlis agama pun mensiarkan bahawa akan tiba suatu zaman yang mana manusia di pagi hari beriman, petang dah jadi kafir. Ada satu golongan lagi petang beriman, pagi besok dah jadi kafir. Mereka tanggalkan iman mereka sebagaimana menanggalkan pakaian daripada badan mereka. Jadi kalau kita tengok dalam konteks ini, betapa dahsyatnya serangan-serangan akidah di akhir zaman ini, sehingga kan ramai manusia telah jadi murtad. Tapi ingat satu perkara, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dan sesiapa yang murtad di kalangan kamu, keluar daripada agama Islam, lalu dia mati dalam keadaan murtad itu, dalam keadaan kafir, maka dia kekal dalam api neraka. Wal'iyazbillah min zalik. Kekal selama-lama tak akan keluar daripada api neraka. La hawla wa la quwwata illa billah. Oleh itu, sedang pendengar, penonton yang saya kasihi sekalian, didiklah hati kita supaya selalu ucap la ilaha illallah. Dan didiklah masyarakat kita ke arah kalimah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang pendengar yang saya kasihi sekalian. Saya dah sampai. Saya mohon maaf sekejap nanti saya. Sekalian, alhamdulillah. Sekejap saya. Baik tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala tentukan kita sebagai beragama Islam. Allah Ta'ala pilih kita sebagai orang yang menganut agama Islam. Allah Ta'ala tentukan ayah kita Islam, ibu kita Islam, dan masyarakat kita Islam. Alhamdulillah. Cuba bayangkan bagaimana mereka yang dilahirkan dalam keadaan suasana tidak Islam. Ibu mereka tidak Islam, ayah mereka tidak Islam, dilahirkan dalam keadaan suasana yang tidak pernah mendengar kalimah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tak pernah mendengar perkataan-perkataan yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kan kita Allah Taala tentukan dilahirkan kita boleh diperdengarkan dengan ucapan azan. Azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri kita. Alhamdulillah. Di kala itu kita boleh masuk, meresap dalam hati kita kalimah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang ketiga ialah Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisu salasah. Sesungguhnya menjadi kafirlah sesiapa yang menyatakan Allah Ta'ala itu ataupun Tuhan itu
satu daripada tiga. Kafir. Allah Ta'ala nyatakan jadi kafir sesiapa yang menyatakan Tuhan itu tiga ataupun salah satu daripada tiga. Salisu salasa. Dan laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dan lagi firman Allah Ta'ala, sesungguhnya menjadi kafirlah orang yang menyatakan bahawa Isa itu, Allah itu ialah Isa ibni Maryam. Jadi kafirlah. Wal'iyaz billah min zalik. Ini dapat kita gambarkan bahawa dalam hal ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memutuskan bahawa sesiapa yang menyekutukan Allah, man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesiapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka diharamkan daripada syurga. Diharamkan masuk syurga. Bagi orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Subhanallah. Wala hawla wala quwata illa billahi al-'aliyyil azim. Tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat dirahmati Allah. Yang keempat ialah mesti kita beriktikad bahawa Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa tidak mati dibunuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh. Mereka tidak bunuh Nabi Isa. Mereka tidak salib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi ada seseorang yang telah dijadikan oleh Allah Ta'ala menyerupai Nabi Isa. 11 orang yang keluar untuk mengepung Nabi Isa dan mereka rancang untuk membunuh dan salib Nabi Isa. Mereka itu salah seorang daripada mereka dijadikan rupa serupa dengan Nabi Isa. Yang mana rupa pun serupa, suara pun serupa, pakaian pun serupa. Di kala itu, lalu mereka pun tangkap rakan mereka sendiri. Sedangkan Nabi Isa AS diangkat oleh Allah. Allah menghantarkan Jibril AS membuka bumbung tempat di mana Nabi Isa berada dan diangkat Nabi Isa dibawa naik ke langit. Subhanallah. Itu i'tiqad kita. Mesti kita yakin bahawa Nabi Isa masih hidup dan Nabi Isa akan diturunkan semula dekat dengan kiamat nanti. Di zaman Imamul Mahdi, dan Nabi Isa dikhabarkan bahawa apabila baginda turun ke dunia ini, baginda akan memusnahkan gereja-gereja, akan memusnahkan salib-salib, akan memerangi Kristian. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menentukan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi akhir zaman, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Sudah ya. Saya nak tukar kepada komputer. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Oleh kerana mereka telah tangkap rakan mereka sendiri, dan apa yang mereka Ustaz buka buka mikrofon Ustaz. Ustaz tak buka mic. Kami tak dengar. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Tak dengar. Dengar dah? Okey, sekarang dah dengar. Okey, silakan Ustaz. Saya tukar kepada komputer. Okey, tak apa, faham. Minta maaf. Saya terlewat tadi jalan jam sikit. Okay. Sampai ke pejabat. Baik.
Dalam keadaan, saya ulang balik lah sebab tadi tak dengar. Jadi bila mereka tangkap yang mereka anggap itu Nabi Isa AS, mereka tangkap. Sebenarnya apa yang mereka tangkap itu ialah rakan mereka sendiri. Walaupun kawan mereka itu menggelompor dan meraung-raung, saya bukan Isa, saya kawan kamu. Mereka tangkap juga. Sebab rupa mereka sama dengan Nabi Isa. Rupa yang ditangkap itu. Ada yang menyatakan bahawa yang ditangkap itu adalah Yahuza. Namanya Yahuza. Dan dia ditangkap yang sebenarnya rakan mereka sendiri. Wa ma qataluhu yaqinan. Mereka membunuh rakan mereka sendiri. Warrafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Nabi Isa diangkat oleh Allah naik ke langit. Ini nas hujah kita. Hujah kita bahawa Nabi Isa AS tidak dibunuh dan tidak disalib. Habis sekarang tu salib datang dari mana? Itulah yang menyebabkan mereka mereka-rekakan cerita. Mereka mengada-adakan, yaftaruna 'alallahil kazib. Mereka telah mengadakan satu pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Moderator dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Satu ketika dahulu pernah ada satu perkuburan lama di kawasan Rusia. Ada perkuburan lama di Rusia yang mana mereka ini telah berduyun-duyun pergi ke perkampungan itu. Rombongan daripada orang-orang Kristian. Buat rombongan 5 buah bas, 10 buah bas setiap hari Ahad. Mereka berkunjung ke perkuburan itu. Yang mana orang kampung itu kata merasakan kehairanan dan bertanya kepada pelancong-pelancong yang datang berduyun-duyun setiap minggu ke perkampungan mereka. Pemandu pelancong itu beritahu bahawa kami mempercayai bahawa di kampung ini ada kubur Nabi Isa. Ini dah dulu keluar dalam berita dunia pun ada satu ketika dahulu, akhbar-akhbar pun mengeluarkan kisah ini, berita ini. Yang mana mereka mempercayai bahawa Nabi Isa dapat meloloskan diri daripada kepungan orang Yahudi satu ketika dahulu, meloloskan diri, melarikan diri pergi ke kawasan pergunungan di Rusia dan meninggal di sana. Itulah mereka kata ada kubur lama di sini. Orang kampung tu kata tidak, tak ada orang asing. Di kampung ini semuanya ahli keluarga kami, nenek moyang kami. Itu menyebabkan mereka ni terpinga-pinga, tercari-cari macam mana. Kalau yang mereka bunuh itu Isa, mana kawan kita seorang lagi? Kalau yang kita bunuh itu kawan kita, kemana Isa? Bahkan mereka sentiasa dalam keadaan tercari-cari. Bagi kita orang Islam, tak ada masalah sebab kita dah yakin dengan Al-Quranul Karim. Wa ma qataluhu yaqinan barrafa'ahu Allahu ilaihi. Mereka sebenarnya tidak bunuh Nabi Isa. Allah mengangkat Nabi Isa naik ke langit. Sebagai dalil lagi pengukuhan kita ialah apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam naik ke langit pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi kita bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah wala haula wala quwwata illa billah. Oleh itu stand kita ialah yakin dengan Al-Quranul Karim, Nabi Isa bukan Tuhan. Nabi Isa juga bukan anak Tuhan. Bahkan Nabi Isa adalah Rasul yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi Isa AS pernah menyatakan bahawa wa iz qala Isa bin Maryam. Dan ingatlah tatkala Nabi Isa ibni Maryam berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah yang diutuskan kepada kamu. Musaddiqul lima baina yadayya minat Taurah. Yang membenarkan aku. Daripada kalangan, aku membenarkan kitab-kitab sebelum daripadaku, ialah kitab Taurat.
Dan aku juga mau sampaikan khabar gembira kepada kamu dengan kedatangan Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman selepasku bernama Ahmad ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas bahawa Nabi Isa adalah Rasulullah. Salah seorang daripada Rasulullah yang mana dia dalam keadaan usia muda. Ada yang menyatakan masa Nabi Isa diangkat naik ke langit dalam usia 26 tahun. Sekitar itulah. Belum sempat berkahwin. Dan Nabi Isa dah diangkat naik ke langit dan habis zuriat kenabian dari keturunan Nabi Ibrahim dari sebelah anak yang bernama Ishaq. Maka lahirlah Nabi akhir zaman daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang tinggal di Mekah. Yang Nabi akhir zaman ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang la nabiyya ba'di, yang Nabi Muhammad pernah bersabda tidak ada lagi nabi selepasku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Saya tekankan di sini ialah akidah Islam. Memandangkan di akhir-akhir zaman ini sangat banyak serangan-serangan minta, perang saraf, berbagai-bagai lagi perancangan musuh Islam nak menyesatkan umat Islam. Lebih-lebih lagi baru-baru ini disebarkan bahawa ada satu Quran yang dikeluarkan. Al-Quran yang dikeluarkan itu ada beberapa surah baru, kononnya mereka mendakwa Muhammad menyembunyikan beberapa surah. Mereka kata Nabi Muhammad tak sampaikan. Ada lagi 3 surah yang Nabi sembunyikan. Astaghfirullahaladzim. Inilah saya nak nyatakan ini betapa risaunya saya. Begitu juga saya merasakan tuan-tuan, puan-puan semua cukup risau dengan perkembangan akhir zaman ini, yang mana jika umat Islam, pemuda-pemuda Islam tidak memahami agama Islam dengan mendalam, lebih-lebih lagi dari segi akidah, mereka akan terjerumus ke lembah kesesatan. Sesat kalau tak belajar. Kita risau sebab sekarang ini di masjid-masjid tak ramai pengunjung. Jemaah makin berkurang, pendengar kuliah-kuliah agama makin berkurang. Solat-solat, waktu solat itu masih ramai di jalanan, yang lepak-lepak, yang makan-makan. Mereka tidak mahu mendalami ilmu agama. Kita cukup risau sebenarnya. Oleh itu ibu-ibu, ayah-ayah, yang kita ada anak-anak yang sedang membesar. Kita ada jiran-jiran yang sedang membesar, anak-anak kita, anak-anak jiran. Mereka ini terhidang dengan hiburan demi hiburan. Mereka ini terhidang dengan berbagai-bagai kesenangan yang kononnya zaman sains dan teknologi. Di tangan anak-anak kita masing-masing ada handphone. Di tangan anak-anak kita masing-masing ada telefon, ada canggih yang canggih. Mereka dapat akses berbagai-bagai program. Dan saya cukup bimbang dengan serangan minda yang kita tidak cari, yang cari bahan-bahan ilmiah pun kadang-kadang masuk diselitkan dengan iklan-iklan pakaian yang menjolok mata dengan berbagai-bagai selingan-selingan. Apatah lagi bila dicari benda itu. Apabila dicari, diselongkarkan dalam internet berbagai-bagai gambar, berbagai-bagai video yang masuk, yang akan meracuni fikiran umat Islam yang mereka lalai leka. Subhanallah. Ingat kepada firman Allah Ta'ala. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صدق Allahul Azim. Walaqad zara'na li jahannam, dan sesungguhnya kami akan penuhkan neraka jahannam itu. Allah nyatakan sesungguhnya kami akan penuhkan dalam neraka jahannam itu
kasiran minal jinni wal ins, ramai daripada kalangan jin dan manusia. Yang mana bagi mereka itu ada akal fikiran, tetapi mereka tidak mahu menggunakan akal fikiran. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Bagi mereka ada mata tapi tak mahu melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka hanya melihat hiburan-hiburan yang melekakan. Walahum azanun la yasma'una biha, walahum, bagi mereka ada telinga tapi tak mahu mendengar ayat-ayat Allah. Tak mahu mendengar nasihat-nasihat agama. Tak mahu mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW. Ulaika kal an'am. Allah beritahu mereka itu tidak ubah seperti mana binatang ternak. An'am ini binatang. Lembu, kerbau, kambing, biri-biri. Tidak ubah seperti itu. Balhum adal, bahkan mereka itu lebih sesat daripada haiwan. Haiwan lembu walaupun dia tidak salat, walaupun dia makan tanaman orang, walaupun dia merosakkan pasu bunga, membuang najis sana sini, dia tidak berdosa. Allah tak humbangkan lembu kerbau dalam neraka kerana itu. Sebab apa? Sebab haiwan tak punya akal fikiran dan mereka ini, haiwan-haiwan ini tidak ditaklifkan dengan agama. Tapi manusia ini yang Allah beri akal fikiran, tak mahu berfikir. Allah beri pendengaran, tak mahu syukur atas nikmat kurniaan Allah. Tak mahu mendengar nasihat agama, tak mahu melihat ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti mana haiwan, bahkan lebih sesat daripada itu. Oleh itu, tuan-tuan muslimin, muslimat dirahmati Allah, saya selalu seru diri saya dan rakan-rakan sekalian dalam kuliah-kuliah agama saya, dalam ceramah-ceramah saya di mana saja, di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di surau-surau, di pejabat-pejabat kerajaan. Saya seru, sebutlah Allah, Allah sepuas hati. Zikirlah, sebutlah nama Allah, subhanallah, sepuas-puas hati. Sebutlah, pujilah Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, sepuas-puas hati. Dikala kita nyawa masih dikandung badan. Ingat suatu masa nanti apabila Allah Ta'ala tarik nikmat, dekat nak mati, kalau tidak dengan rahmat Allah, kita tak dapat menyebut nama Allah dikala itu. Pertarungan yang sangat dahsyat dikala nak cabut nyawa, nak tercabut nyawa kita daripada badan. Satu pertarungan yang sangat dahsyat. Iblis akan datang dari segerak pelusuk, daripada depan, daripada belakang, kiri, kanan. Mereka akan hasut, mereka akan perdayakan supaya tak dapat menyebut kalimah Allah ini. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini Allah beritahu betapa iblis ini nekat nak menyesatkan anak Adam. Iblis, bagaimana Allah Ta'ala beritahu, iblis berkata, aku akan datangi mereka, aku akan sesatkan mereka habis-habisan. Daripada depan mereka, daripada kanan mereka, daripada kiri mereka. Aku akan perdayakan mereka sehingga mereka tidak bersyukur kepadamu, wahai Tuhan. Itu sumpah iblis, laknatullah, nak menyesatkan anak Adam. Dengan cara mana? Dengan cara manusia juga. Perdayakan manusia. Dengan cara mana? Cara hawa nafsu. Dengan cara mana? Cara hiburan, harta benda, kemewahan. Sebab itu Nabi pernah bersabda bahawa aku tidak bimbang kamu dengan kemiskinan. Aku tak risau umat aku jika umat aku miskin. Tetapi aku risau kepada umatku jika mereka dibentangkan dengan kemewahan. Busitat alaikumud dunya kama busitat alal ladzina min qablikum. Aku bimbang kamu, nanti kamu akan dibentangkan dengan kemewahan dunia. Melimpah ruah nikmat dunia kepada kamu. Seperti mana Allah Ta'ala pernah bukakan, bentangkan kemewahan pada umat-umat terdahulu. Lalu umat dahulu telah musnah, wasak kerana kemewahan itu. Aku bimbang kamu juga akan menjadi wasak kerana kemewahan.
Subhanallah. Innama dunya hulwun, khudrun hulwun. Nabi pernah beritahu bahawasanya dunia ini ibaratkan kehijauan yang seronok mata memandang. Dan hulwun dalam keadaan rasa manis, lazat boleh dirasakan. Lazatnya dengan kemewahan melekakan. Subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Oleh itu lazimilah kita dengan majlis ilmu seperti ini. Lazimilah kita sentiasa menyebut nama Allah. Lazimilah kita sentiasa membaca Al-Quranul Karim. Lazimilah kita menasihati antara satu sama lain sesama kita. Lazimkan. Ingat satu surah. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Wa tawassau bil haqq. Wa tawassau bis sabr. Imam Syafi'i menyatakan bahawa surah ini walaupun pendek sahaja tetapi dah cukup memadai untuk memberi pengajaran kepada manusia demi masa. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Manusia rugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi, yang berpangkat rugi, yang bawahan rugi. Di bandar rugi, di kampung rugi, desa rugi. Semuanya rugi melainkan mereka beramal dengan amal-amal salih. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Yang tidak rugi ialah orang yang beriman dan melakukan amal-amal salih. Ini mereka tak rugi. Nabi SAW menyatakan, aku hairan dengan orang yang beriman. Takjub aku dengan orang yang beriman. Kenapa? Nabi beritahu, aku takjub dengan orang beriman kalau Allah Ta'ala bagi mereka senang, mereka syukur, dapat pahala. Kalau Allah Ta'ala bagikan mereka susah, mereka bersabar, dapat pahala juga. Kalau mereka itu kaya, mereka syukur, dapat pahala. Kalau mereka miskin, susah, mereka bersabar menghadapi, dapat pahala. Hatta orang beriman terpijak duri sekalipun mendapat keampunan daripada Allah dan mendapat pahala. Itulah hebatnya orang beriman. Orang beriman bergantung harap dengan Allah Ta'ala. Mereka tidak rugi. Di mana sahaja orang beriman berada, mereka sentiasa dalam naungan dan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu iman itu sangat penting. Wa tawasaw bil haq, maka hendaklah kamu saling berpesan-pesan. Tawasaw, saling berwasiat, berpesan-pesanan. Nasihat kita, nasihat pada tuan-tuan, puan-puan. Puan-puan sampaikan nasihat ini pada rakan-rakan kita. Mudah sekarang kita nak sampaikan dakwah ini. Kita rakam, kita sebarkan, kita share yang bermanfaat. Kita mendapat pahala yang mudah. Dapat pahala mudah. Walaupun kita tidak ceramah sendiri, kita tolong share ceramah orang lain. Kita tolong tahibkan, sebarkan etikal orang lain yang benar-benar, yang betul. Maka kita telah membantu menyebarkan agama Allah Ta'ala. Subhanallah. Kebajikan hanya di hujung jari anda. Hujung jari saja, tekan butang share sampai. Apa saja, sharekan Al-Quran, ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat agama. Ambil sepotong ayat Quran, terjemahannya, share. Ambil satu hadis, terjemahannya, share. Huraiannya, tafsirannya. Itulah yang dapat kita mampu kita lakukan sekarang. Jangan biarkan orang kafir itu share benda-benda karut. Jangan biarkan musuh-musuh Allah itu menyerang umat Islam dari segenap penjuru. Lihatlah tuan-tuan, umat Islam kita, khususnya orang Melayu kita telah berpecah. Dan mereka saling mengata antara satu sama lain tanpa aib lagi dah. Dedah mendedah, tuduh menuduh. Berbagai-bagai kata-kata nista, berbagai-bagai tuduhan yang keluar, fitnah memfitnah antara satu sama lain. Di manakah titik pertemuan? Titik pertemuan sebenar ialah kembali kepada Islam. Itu sahaja. Kembali kepada Islam. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ada kepentingan diri.
Jangan ada kepentingan dunia semata-mata. Ketahuilah, wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu ialah akan musnah. Apa yang ada di sisi kamu ialah musnah, semuanya rosak. Sebenarnya yang di sisi Allah Ta'ala itulah yang kekal. Apa yang ada di sisi kamu ialah musnah dan rosak. Yang di sisi Allah Ta'ala itulah yang kekal, yang menjadi bekalan buat selama-lamanya. Subhanallah. Oleh itu, tetapkan akidah kita. Antara satu doa yang Nabi kita ajarkan pada kita, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Doa ini baca ketika mana? Ketika dalam tahiyat akhir, sebelum memberi salam. Kita baca tahiyat itu, fil alamina innaka hamidum majid. Ada lagi doa-doa lain yang Nabi ajar. Salah satunya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Lepas bagi salam, Assalamualaikum. Apa maksudnya? Allahumma, wahai Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah, Tuhan yang membalik-balikkan hati manusia. Sekali begitu, sekali begini, sekali begitu, sekali begini, balik hati kita. Tak tetap pendirian. Oleh itu, wahai Allah, Tuhan yang sentiasa membalik-balikkan hati, sabit qalbi, wahai Allah, tetapkan hatiku. Ala dinika, tetapkan hatiku supaya aku boleh berpegang dengan agamamu. Wa ala ta'atik, dan supaya aku boleh taat kepadamu. Subhanallah, insyaAllah boleh share dan sama-sama kita amalkan doa yang sangat penting ini. Nabi ajar pada kita. Dan doa ini dibacakan di dalam sembahyang. Wahai Allah yang balik-balikkan hati, wahai Tuhan yang balik-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agama Islam dan boleh taat kepadamu. Subhanallah, wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh itu penegasan saya ialah mari sama-sama kita gembalik tenaga. Aturkan strategi kita masing-masing, dakwah anak muda kita, dakwah masyarakat kita supaya kembali kepada Islam. Bersatulah kita kerana Allah. Musuh Islam sentiasa mengintai kita dari segenap sudut untuk merosakkan dan musnahkan kita. Jika kita tinggalkan Islam, tinggalkan agama ini, maka tidak ada harapan untuk mendapat kesyurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak akan beri rahmat pada siapa yang mati dalam keadaan bukan Islam. Serangan akidah itu sangat dahsyat. Akhir-akhir ini, lebih-lebih lagi, generasi kita tidak pedulikan agama lagi. Mereka hanya main game. Dihidangkan dengan game. Dihidangkan dengan hiburan, lagu-lagu dengan berbagai-bagai versi lagu Korea, filem Koreanya, lagu Koreanya. Dengan Hollywood, Bollywoodnya berbagai-bagai. Oleh itu, berlututlah kita pada Allah Ta'ala. Tadahlah tangan 10 jari kita, mohon Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar diberikan kecintaan kita. Satu lagi peringatan daripada Nabi SAW. Yang maksudnya, sesiapa yang Allah Ta'ala tidak mengasihi, sebagai tanda seseorang itu tidak dikasihi Allah Ta'ala, ialah Allah Ta'ala akan menjadikan dia sibuk dengan benda-benda tidak berfaedah. Sebagai tanda seseorang itu tidak dikasihi oleh Allah ialah seseorang itu sentiasa sibuk dengan benda tidak berfaedah. Cuba cek diri kita. Setiap hari kita, pagi, petang, kita buat benda faedah ke tidak? Kalau kita melakukan benda semua yang tidak berfaedah untuk kepentingan akhirat kita, itu petanda kita semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Buat benda tak berfaedah, benda yang tidak ada manfaatnya untuk diri dan orang lain. Habis masa dengan bermain, habis masa hiburan, habis masa dengan begitu, dengan nafsu semata-mata, maka sudah tentulah ini menunjukkan bahawa makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu lagi amalan kita perlu kita jaga ialah jangan terlalu banyak bercakap benda kosong. Al-kalamu ghairu zikrullahi ta'ala
qaswatul lil qalb. Wa inna ab'adan nas ila Allahi al-qalbul qasih. Sejauh-jauh orang daripada Allah Ta'ala, sejauh-jauh manusia daripada Allah Ta'ala ialah orang yang hatinya keras. Yang mana al-kalamu ghairu zikrullahi ta'ala, setiap perkataan yang selain daripada ingatkan Allah Ta'ala, qaswatul lil qalbi, boleh menyebabkan hati menjadi keras. Dan ketahuilah, sejauh-jauh hamba daripada Allah Ta'ala ialah hamba itu seseorang yang hatinya keras. Subhanallah. Oleh itu sahabat-sahabat, rakan-rakan saya semua, sama-sama kita pelajari ilmu agama. Ruangkan masa untuk agama, dan saya ucapkan tahniah dan bersyukur pada Allah Ta'ala kerana rakan-rakan ahli grup sekalian pencinta Al-Quran. Cintailah Al-Quran, cintailah kalamullah, cintailah Allah dan Rasul. Kita tidak akan berpisah dengan Allah dan Rasul. Allah Ta'ala tak akan tinggalkan kita. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu dia akan bersama-sama dengan orang yang dia kasihi. Kasihkan Allah dan Rasul, insya-Allah dari kiamat kita akan dapat Allah dan Rasul, dapat redha Allah, dapat nikmat Allah, dapat keampunan Allah, insya-Allah. Sekadar itu dapat saya sampaikan untuk pagi ini. Mohon maaf di atas kekurangan yang berlaku, atas kesilapan yang berlaku. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, mengampunkan segala kesilapan kita, insya-Allah. Sekian bila saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita buka satu dua soalan jika ada yang nak bertanya. Silakan. Nampaknya sebenarnya jelas, dia tak ada soalan, tak apa. Jazakallahu khair al-Fadhil Ustaz Fikri atas kesediaan berkongsi ilmu tentang akidah Islam dengan keyakinan dan kepercayaan mendalam yang lahir dari hati berdasarkan kepada ilmu dan sumber yang sahih serta menjadi pegangan hidup dengan melaksanakan rukun iman, rukun Islam tanpa sebarang syak wal sangka, ragu-ragu dan juga tidak tanpa sebarang paksaan. Akidah yang tulen pasti akan melahirkan peribadi dan akhlak yang mulia, hasil pencarian iman yang sempurna, insya-Allah. Semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan manfaat bagi kita semua pada pagi ini. Terima kasih kepada para jemaah yang sudi duduk sama-sama dalam majlis ilmu ini. Semoga Allah kurniakan keberkatan rezeki dan umur kepada semua yang membantu dan menyumbang bagi kesinambungan majlis ilmu Kelab Sahabat Pecinta Al-Quran. Dan dengan ini, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz bagi menutup majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Terima kasih Puan Ainun Sama. selaku moderator kita pada pagi ini dan semua rakan-rakan. Sebelum itu marilah kita tadah tangan, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala merahmati kita semua. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah. Wa Allah, terimalah ibadat salat kami dengan sempurnanya. Waghfir lana dzunubana ammah. Wa Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Wala tu'azzibna yaumal qiyamah. Wa Allah, janganlah kau azabkan kami di hari kiamat nanti. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau Tuhan yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini perhimpunan yang mendapatkan rahmat dari sisi-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan jadikan perpisahan kami selepas daripada ini perpisahan yang menghapuskan seluruh dosa-dosa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz.